قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث مرفوع. أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Daripada Nawas bin Sam'an al-Ansari bahawasanya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang menyesatkan atau meragukan di dalam dirimu serta engkau tidak suka manusia mengetahuinya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid yang kedua, versi terjemahan. Kita masih dalam bab yang pertama dalam versi terjemahan ini, iaitu babu tibin nafsi, bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Perasaan ceria dan senang hati ni maknanya jiwa yang baik ataupun seseorang itu mempunyai hati yang baik. Dalam hadis yang pertama hari itu kita telah baca dan lihat ada situasi yang Nabi mendengar para sahabat yang sedang berbicara berkenaan dengan kemiskinan dan juga kekayaan. Dan seolah-olah apa yang dibicarakan oleh sahabat berkenaan dengan kekayaan ini adalah sesuatu yang tidak eloklah berkenaan dengan kekayaan. Lalu Nabi mengatakan, kaya yang disertakan dengan takwa adalah baik. Situasi ini tuan-tuan, dia menggambarkan seseorang yang punya jiwa yang comel. Tuan-tuan faham comel? Comel lah, budak comel. Jiwa yang cantik ni dia tak mudah menghukum sesuatu tu salah. Kita kadang-kadang mudah menghukum sesuatu itu salah. Saya pernah sebut contoh. Waktu saya mula-mula belajar baca kitab penawar lah tuan-tuan. Baca kitab penawar dengan Babazik. Dalam kitab penawar ni ada satu bab syarahut ta'am. Bab loba atas makan. Bab loba atas makan maknanya makan berlebih-lebihan. Jadi bila kita belajar bab syarahut ta'am, maka kita pun rasa nak beramal lah dengan syarahut ta'am. Tak naklah kita makan banyak, tak naklah makan sedap-sedap kan. Tapi orang perempuan ni biasa kan, hobi dia kadang-kadang suka masak, cari makanan-makanan yang sedap-sedap nak bagi suami makan. Kita panggil apa? Food hunter. Weekday tu dah tengok dah. Weekend nanti nak pergi mana? Nak pergi rasa makanan apa pula? Sekarang ni banyak viral kan. Zaman hari ni. Buka je Facebook, orang viral. Orang pergi makan situ, sini dan sebagainya. Tu biasanya perangai orang perempuan. Dicari tempat nak makan. Sebenarnya bukan dia semata-mata yang rasa nak makan. Tapi sebenarnya dia nak suruh suami dia pun dapat rasa sesuatu yang sedap juga. Jadi kita yang baru belajar ni, nampak perbuatan tersebut macam salah. Sebab tasawuf
seolah-olah pada fahaman kita, kalau boleh makan biasa-biasa je lah. Nasi dengan telur dadar. Kan? Lepas tu tambah kicap sikit. Tapi tambah juga. Tu kadang-kadang kita gitu. Jadi saya pernah lah cerita situasi tu pada seorang sahabat. Sahabat ni orang lama lah dalam perjalanan tasawuf ni, yang terjemah kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, yang terjemah kitab Tanbihus Salik, dan ada 2-3 kitab lagi yang dia terjemah. Orang lama, anak murid yang paling lama pada Syekh Yusuf Al-Hasani. Dengan harapan kita cerita tu, maknanya ada orang menyokong kita lah. Tapi rupa-rupanya dia jawab, dia kata, untunglah engkau, dia kata. Sebab ada orang tolong cari makanan sedap. Kita nak suruh nampak orang yang kita tak suka perbuatan dia supaya nampak salah. Tapi orang yang jiwa dia cantik, comel ni, jiwa dia tak akan nampak benda tu salah. Dan dia tak akan melaga-lagakan kita. Sebab tu jenis tok bomoh apa? Jenis tok bomoh yang bagi tahu, ni orang ni hantar santau ni, tu kurang tu. Sebab apa? Dia akan menyebabkan timbul pergaduhan. Pasti ke orang tersebut yang hantar? Tu soalan dia. Sebab tu Syekh kalau dia datang kan waktu duduk makan biasa-biasa, sembang-sembang biasa-biasa dengan anak-anak murid dia. Antara topik yang biasa Syekh duduk sembang suka-suka dengan anak murid dia ialah poligami. Sebab dia tahu ni tahap umur muda-muda ni memang ada cita-cita lah. Bukan yang muda je yang tua nak kahwin dua. Padahal lumpuh lah. Nak kahwin dua. Tuan-tuan tanyalah. Mesti akan ada lah dalam jiwa siapa-siapa yang bernama lelaki normal ni nak kahwin 2-3. Berani ke tak berani? Syekh ni dia sembang sambil-sambil suka-suka gitulah. Dia kata, engkau nak kahwin 2, 3, 4 ni kenapa? Atas sebab apa kau nak kahwin? Kau bagi tahu aku, biar aku jawab. Aku duduk sebelah perempuan sekarang. Dia tak nak menampakkan seolah-olah sebelah sana semua tak betul. Islam ajarlah poligami. Kan kita gitu kan. Islam ajar poligami. Mesti poligami itu suatu benda yang baik. Kalau tak, Islam tak ajar. Engkau tolak poligami, maknanya engkau tolak sebahagian daripada ayat Quran. Kafir kau. Tu dia kita. Ayat penyangat tu sebenarnya, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan datang kuliah saya, jangan bawa orang rumah. Seolah-olah saya berada di pihak yang tak menyokong jiwa kita yang nak 2, 3 dan 4. Bukan tak menyokong, tapi jiwa kita yang nak tu atas tujuan apa? Situ Syekh nak betulkan jiwa manusia yang berkeinginan untuk buat sesuatu tu atas sebab apa? Maknanya kalau di sana ada hawan nafsu ammarah engkau, tak payahlah. Sebab akan menyebabkan jiwa engkau makin teruk. Sebab tu Syekh kata, aku duduk sebelah perempuan. Selagi mana engkau tak boleh jawab apa yang aku hujahkan, tak payahlah, dia kata. Itu cara dalam bergurau pun kita boleh dapat sesuatu lah. Dengan orang yang berilmu ni. Cuma gitu lebih kurang contoh jiwa Nabi. Bila Nabi dengar orang bercakap tentang kaya ni macam celah semua. Dunia ni macam hina semua. Lalu Nabi bagi tahu, kaya ni bagus. Tapi kalau disertakan dengan takwa, Nabi tambah dipanggil apa? Added value. Nabi tambah yang perlu ada pada kekayaan. Jangan kita faham kaya saja, tapi kaya yang disertakan dengan takwa. Sebab tu bila ada takwa, jadilah kaya sekaya mana pun. Tuan nak milik dunia, Dzulqarnain, Allah Ta'ala bagi milik dunia kepada dia. Tapi dia orang yang bertakwa, tak ada masalah. Dunia dia milik. Maknanya timur, barat, utara, selatan dimiliki oleh Dzulqarnain. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, tu salah seorang daripada manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, Allah Taala bagi dunia. Kalau nabi dan rasul, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Itu nabi dan rasul dia. Allah Taala bagi dunia pada dia. Kaya.
Tapi selagi mana ada takwa, okey. Yang jadi salahnya ialah bila kekayaan tak disertakan dengan takwa. Bukan kaya yang salahnya. Miskin kalau tak ada takwa apa jadi? Dia akan duduk dalam keadaan tak puas hati dengan Tuhan. Sebab tu sini dia cerita babut tibin nafs. Dia cerita tentang jiwa yang cantik. Jiwa yang cantik ni dia tak nampak sesuatu tu mudah kita salahkan. Sebab tu jiwa tibun nafs ni, jiwa yang cantik ni disebabkan oleh nurul yaqin yang ada dalam diri dia, hasil daripada jiwa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat sama ada fakir ataupun kaya, semuanya adalah sama. Kekayaan yang ada pada kita kalau digunakan dengan jalan yang telah ditentukan oleh syarak, pahala kita boleh kutip dengan kekayaan tu. Kalau kemiskinan ataupun kefakiran yang ada pada kita, kita terima dengan sabar, maka dia adalah kebaikan juga. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, semua yang berlaku kepada orang yang beriman ni khair, baik. Semua yang berlaku dalam kehidupan orang yang beriman, Nabi highlight orang yang ada iman. Iman ialah yakin. Semua Nabi kata baik, khair. In asabathu darra sabara, fakana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakara, fakana khairan lah. Nabi kata, andai orang yang beriman ini diberikan sarra, semua yang menggembirakan dia, syakar, dia akan berterima kasih, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Fakana khairan lah. Cara menerima kebaikan dengan bersyukur itu adalah satu kebaikan. Bila yang datang dalam hidup dia adalah sesuatu yang tak menyenangkan, yang tak menyeronokkan, sabar. Dia sabar. Fakana khairallah, Nabi kata, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Sebab tu jiwa yang baik ni duduklah dalam kondisi macam mana pun dia nampak baik, dia nampak indah, nampak cantik. Sebab tu dia tak mudah bergosip. Tak mudah melatah. Kita mudah melatah. Mudah menyalahkan orang kita. Orang ni salah, orang ni tak betul. Jiwa yang baik ni dia tak itu. Ini tibun nafs. Jiwa yang baik. So dia melihat semua yang berlaku adalah baik. Dia ada jalan dia. Dunia, engkau ni asyik kejar dunia je. Kan ada orang gitu. Engkau ni dunia. Iyalah, kita dijadikan untuk hidup di dunia. Dan dunia ni Allah Ta'ala jadikan untuk kita cari sebanyak-banyaknya amal. Kesalah kita main ke dunia. Kalau salah kita main ke dunia, siapa yang hantar kita ke dunia? Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ni. Bukan kita sendiri pandai-pandai datang ke dunia, tak. Bukan kita sendiri yang minta lahir ke dunia. Bukan kita sendiri tiba-tiba dah ada di dunia. Tak, Allah Ta'ala yang menghadirkan tok kita dulu, Adam AS di dunia. Supaya kita jadikan dunia ini untuk kutip pahala, untuk kutip kebajikan sebanyak-banyaknya, untungnya nanti di akhirat. Dia ada orang macam tu cakap. Seolah-olah macam dunia ni memang hina betul. Kalau tuan-tuan hina betul dunia ni dicipta oleh siapa? Tuhan yang cipta dunia ni. Salahnya bila kita salah mengambil dunia, tu yang salah. Salah pada kita, bukan salah pada dunia. Bagaimana cara kita mengambil dunia, itu yang salah. Orang yang duduk dalam dunia tapi jiwa dia baik, dia takkan hanyut dengan dunia. Itu yang saya pernah sebut cerita yang para masyayikh jugalah cerita. Saya timur daripada lisan lah. Dengar syekh cerita dalam majlis itu. Ada seorang anak murid nak pergi jumpa guru dia. Murid ni pergi dengan ibarat kalau pergi dengan motor lah, pergi dengan motor. Motor yang terbaru Honda. Skuter ATV ATV tak tahu saya nama apa tu. Cuma orang duk tunggu berbulan-bulan nak dapat motor tu kan. Orang duk komen cantik semua. Memang cantik pun. Baik, dia nak pergi rumah syekh ni, dia pergi dengan motor lah, contoh.
Dia sampai ke rumah Syekh, dia tengok rumah Syekh. Ya Allah, besarnya rumah Syekh. Kan? Syekh ni maknanya guru tasawuf lah. Guru tasawuf. Tengok rumah Syekh, besarnya rumah Syekh. Gini ke guru tasawuf? Kita dah nampak lain dah. Allah, ya ke guru tasawuf gini? Macam cintakan dunia ni. Duduk dalam istana ni. Macam apa? Dunia ni. Ini dunia pun ada dalam hati dia. Dalam jiwa kita. Dia sampai rumah Syekh, dia letak motor. Dia kunci motor. Dia masuk. Ada orang jaga. Pengawal. Pengawal jaga. Nak masuk jumpa dengan Syekh, kena jumpa dengan PA dia dulu. So minta izin PA masuk dalam, jumpa lah sekali, bolehlah masuk jumpa dengan Syekh. Ringkas ceritanya, bila sampai, dia tengok dalam rumah Syekh pun hebat-hebat barang-barang perabot dia. Sofa-sofa pun Chesterfield. Chesterfield ke apa? Yang orang duduk gila-gila. Chesterfield pula. Macam-macam lah tuan-tuan. Saya ambil tahu untuk apa? Untuk modal kuliah ya tuan-tuan. Saya baca isu-isu ni untuk modal kuliah ya. Itu antara benda yang waktu belajar di Jordan dulu. Antara benda yang dilatih lah. Dilatih kan. Isu-isu semasa ni kena ambil tahu sebagai modal. Modal orang awam untuk dekat dengan kita. Kalau tak, nak sembang apa dengan ustaz tu? Takkan nak tanya bab agama je. Asyik-asyik nak tanya bab agama je. Tak, sembang bab kereta boleh. Sembang bab bola boleh juga. Liga Inggeris dah habis ke belum? FAM dah habis dah. Piala Suzuki dah habis dah. Tang Cheng Ho dah letak jawatan. Dan saya setuju. Saya setuju. Sebab dah lama sangat dah dia jadi coach. Cerita bab bola pula kan. Mana tadi? Dia masuk, dia tengok dalam rumah Syekh. Macam-macam perabot ada. Mewah pula tu. So dia bertanya tentang Syekh berkenaan dengan dunia ni lah. Sebab macam dalam diri Syekh ni ada dunia. Sebab apa? Kemewahan. Syekh bagi tahu. Dunia ni, selagi mana dia tak duduk dalam hati, tak apa. Dia kata, engkau sebenarnya lebih hati engkau sebenarnya jauh lebih bertaut dengan dunia berbanding dengan aku. Engkau masuk dalam rumah aku ni, hati engkau duk fikir motor kat luar. Syekh bagi tahu. Macam kita lah. Pergi sembahyang Jumaat kan. Parking motor, dah lock dah. Tapi masuk tu, cari tempat mana tepi tangga. Sebab apa? Nak tengok motor sekali. Masuk dalam masjid ni, nak menghadap Tuhan. Hati duduk dengan motor. Duduk depan Tuhan. Allahu Akbar. Motor aku ni. Baru beli. Bayar pun tak habis lagi. Ansuran semua. Jiwa engkau lebih daripada aku bertaut dengan dunia. Sebab engkau masuk dalam hati engkau duk fikir motor engkau kat luar. Selamat ke tak selamat? Selamat ke tak selamat? Sedangkan engkau dah kunci dia. Tawakal. Tapi nak tawakal tak boleh. Sebab apa? Rasa Tuhan tak jaga. Itu kita. Sebab tu jiwa orang yang baik, dia melihat sesuatu semuanya indah, baik. Dia tak mudah. Dia tak akan jadi macam kita. Melaga-lagakan orang. Banyaklah tuan-tuan, contoh-contoh yang lain tuan-tuan boleh lihat sendiri. Dalam hidup kita ni. Jadi, niti bin nafs. Indahnya, cantiknya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita nak tengok hadis yang kedua pada malam ini. Itu baru muqaddimah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Daripada An-Nawas ibnu Sam'an Al-Ansari, bahawasanya dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ada seorang sahabat datang tanya tentang bir dan ithim. Kebaikan dan dosa. Dia nak tahu mana yang dinamakan kebaikan dan mana yang dinamakan dosa. Faqala al-birru husnul khuluq. Maka Nabi bagi tahu al-bir ni Nabi kata husnul khuluq. Al-bir
ialah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wal ithmu ma hakka. Sini ditulis ma hakka. Ada riwayat tulis ma haka. Ha alif kaf. Ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Bir adalah kebaikan. Cuma ditafsirkan oleh baginda Nabi ialah husnul khuluq. Itulah kebaikan. Ya, bila orang itu baik akhlaknya, cantik akhlaknya, maka dia akan melihat semuanya cantik. Semuanya indah. Itu husnul khuluq. Wal ithmu, dosa ialah, ini definisi dosa. Kalau kita nak tahu kita buat ni benda berdosa ataupun tak. Dosa ni ialah ma haka fi nafsik. Apa yang menyesakkan jiwa kamu ataupun yang meragukan dalam diri kamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kemudian kita tak suka orang tahu apa yang kita buat. Itu dosa. Kita nak buat sesuatu. Ini pun dengan syarat jiwa kita ada rasa. Maka kita akan rasalah perasaan ni. Orang hari ni kadang-kadang tak ada dah rasa ni. Dia buat dosa, tapi dia tak rasa. Sempit jiwa dia saat dia buat perkara tersebut. Dan dia tak rasa benda yang dia buat tersebut sepatutnya orang lain tak tengok. Yang terbaru ni apa tuan-tuan? Unboxing. Itu yang terbarulah saya tengok. Unboxing. Yang tak terbaru sangat, budak yang kena mandi kan. Masjid Islahiyah. Kuang. Itu pun saya tak tengok tuan-tuan. Orang cerita. Saya dengar. AJK masjid mandikan sebagaimana mandikan jenazah. Jadi orang duduk kesian kat budak tu. Tapi nampak macam hari ni, tok dia sendiri pula mengaku. Yang tok dia yang minta supaya AJK masjid tu laporkan pada polis. Rupanya budak tu budak yang terlibat dengan dadah. Pernah hugut nenek dia nak bunuh, pernah curi duit, curi motor tok dia. Kita kadang-kadang baru dengar satu cerita, kita dah menyalahkan dah. Berapa ramai orang kutuk AJK masjid tu. Lepas tu bila keluar yang ni, orang pun tulis, ambil siapa yang kutuk AJK masjid hari tu. Dah berbalas gitu dah. Itulah jiwa kita bila sibuk dengan gosip. Itu gosip-gosip yang kadang-kadang menyibukkan kita. Kita tak habis lagi tengok isu, kita dah mula ni dah. Dah mula buat andaian, dah mula buat kesimpulan dah. Tu kita. Lepas tu kadang-kadang jatuh pada su'uzon, buruk sangka kita pada si fulan bin si fulan. Macam yang terbaru saya baca, Dr. Khairuddin At-Takiri dipecat daripada AJK. Tu macam-macam andaian dah keluar tu. Ada yang sindir mawar berduri ke. Itu dunia apa? Dunia alam maya tuan-tuan. Dunia medsos. Allah. Mana tadi? Tu kalau ada perasaan tuan-tuan, kalau ada perasaan. So kita bila nak buat dosa kita akan rasa malu. Orang yang cantik lagi bukan dosa pun dia rasa malu. Semalam saya cerita bab al-haya, perasaan malu. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang dia pakai jubah, dalam tu dipakaikan sarung, kemudian dalam lagi dipakai seluar jubah. Kita kalau pakai, ada seorang saya pernah jumpa macam tu, jubah, dalam tu dipakai kain sarung, dalam lagi dipakai seluar jubah. Ada seorang lagi saya jumpa dia pakai baju Melayu, dia pakai kain sarung, dalam tu dipakai seluar jubah. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan tak pergi tanya dia, kenapa pakai seluar jubah dalam ni? Saya tak pergi tanya juga, tapi saya rasa mesti dia ada rasa malu bila orang nampak betis dia. Watak yang pertama tu almarhum Imam Tamam Melati.
Imam Husin. Daripada dulu saya perhati. Dia tak pernah tinggal tailasan dia dalam serban, tailasan dia, jubah, dalam tu dipakai kain sarung, dalam lagi mesti dia pakai seluar. Sebab apa? Bagi dia, bila terselak tu malu. Tuan-tuan tengok ada perempuan yang terselak naik motor, dia malu tak? Kadang-kadang dia tak ada rasa. Betis dia nampak. Kita yang naik motor ni, kalau pakai kain sarung, terselak betis waktu naik motor, Allah rasa malu. Rasa segan. Tapi ada orang yang tak ada rasa. Laki ni bukan salah pun, tapi jiwa dia rasa malu, tuan-tuan. Dia pakai kain sarung, elok dah pakai kain sarung. Tapi dia tahu, bila dia datang ke masjid, dia duduk bawah kipas, terutamanya masjid ada kipas besar kan. Masjid Al-Jami'iyah tu, ada kipas besar. Tuan-tuan pakai kain sarung, kadang-kadang terselak. Tak batal sembahyang. Sebab aurat tak dilihat daripada bawah, aurat dilihat daripada atas. Atas dan sisi, itu aurat. Andai terbuka boleh nampak daripada atas, maknanya kain sarung kita. Contoh orang macam orang gemuk kan. Kadang-kadang dipakai nampak lurah tu boleh nampak ke dalam. Tu nak tahu apa? Sah tak sah kita pakai kain tu, terbuka aurat tak terbuka aurat, dilihat daripada sisi dan atas. Kain kalau kita pakai waktu kita sujud tu dia terselak katakanlah. Terselak nampak betih kita. Tak batal sembahyang. Walaupun orang tengok daripada jauh nampak lutut dah. Tak batal. Tapi orang yang ada rasa malu ni, dia rasa malu terselak tu. Hari ni tuan-tuan, perempuan pakai seluar pendek. Sebab tak ada rasa. Deria rasa tu tak ada. Deria rasa yang keenam, iaitu hati yang hidup. Hati yang cantik. Ini tasawuf. Tasawuf nak bina hati ni. Hati yang cantik ni. Mata ada, deria mata ada, deria dengar ada, deria rasa kulit kita ni ada. Tapi deria rasa hati tak ada. Antara baik, pahala dan dosa. Kita tak boleh nak rasa. Ni dosa ni. Ada orang yang diberi hati yang cantik pun macam tu pun dia rasa malu lah. Semalam saya sebut kisah macam mana Nabi Allah Syuaib alaihi salam mendidik anak dia dalam apa? Dengan sifat malu. Kan? Anak Nabi Syuaib, 2 orang perempuan. Yang terpaksa keluar daripada rumah dia untuk bantu ayah dia yang tua bagi minum pada haiwan ternak dia. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Ketika itu Nabi Musa lari daripada Mesir menuju ke Palestin. Bertemu dengan sekumpulan orang-orang lelaki semua bersesak mengambil air untuk bagi minum pada haiwan ternak dia. Jauh daripada itu, daripada kumpulan lelaki itu ada 2 orang perempuan yang duduk di bawah pokok menunggu. So Nabi Musa menghampiri. Kenapa engkau tak pergi ambil air sekali dengan lelaki tu? Kenapa engkau duduk di sini? Maka jawab anak Nabi Syuaib AS, aku keluar untuk bagi minum kepada haiwan ternak aku. Tapi kami tunggu lelaki-lelaki semua selesai dulu. Dan aku keluar ni dalam Quran guna wa abuna syaikhun kabir. Allah Ta'ala guna. Sebab apa dia keluar? Kerana ayah aku seorang yang tua. Maknanya uzur. Tak boleh nak keluar. Sebab tu dia keluar. Maknanya kalau tak ada sebab, tak keluar. Okey, sekarang ni orang rumah kita keluar. Anak perempuan kita keluar. Zaman kita hari ni orang keluar semua. Perempuan-perempuan keluar. Bukan Islam melarang keluar. Tapi keluar dengan adab. Keluar dengan adab. Sebab mereka ni asalnya mastur. Mereka ni asalnya ditutup. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni ibarat qawwam. Qawwam ni maknanya kita yang duduk berdiri, perempuan duduk. Maknanya kita lindung dia. Dia tertutup. Tapi disebabkan suasana hidup tak mengizinkan kita seorang keluar cari nafkah, sekarang ni bini kita keluar cari nafkah juga. Untuk bantu. Atau bagusnya dia keluar untuk bantu suami, bantu rumah tangga. Tapi asyik-asyik balik-balik dia juga kena marah. Perangai jahat kita. Baik, contoh.
Dia kata aku keluar tu kerana ayah aku tak mampu keluar dah. Sebab tu aku keluar. So maknanya keluar kerana apa? Suami tak mampu dah untuk tampung keseluruhan perbelanjaan keluarga. Dengan anak-anak itu nak sekolah, nak masuk universiti, nak belajar dan sebagainya, tak mampu dengan kos hidup, sara hidup yang tinggi dan sebagainya, tak mampu dah, maka terpaksa keluar. Keluar dalam keadaan menjaga adab, tak bercampur lelaki perempuan. Hari ni tuan-tuan, kita boleh lihat sendiri. Pernah isu apa? Isu harassment apa? Grooming apa? Sexual grooming ke apa? Istilah orang putih, saya bukan pandai orang putih ni. Tapi nak beritahu, antara lelaki ajnabi dengan perempuan ajnabiyah, suami orang dengan bini orang, bergurau lucah. Kenapa boleh jadi gitu? Sebab tak ada batas tu. Batas tu tak ada. Sehingga kan boleh keluar kalimah lucah, bergurau dengan bini orang. Kemudian bukan setakat tu, bertepuk, bertampak. Dari kejauhan kita boleh dengar suara perempuan tu gelak ketawa. La haula wala quwwata illa billah. Quran cerita tuan-tuan dalam kisah anak Nabi Allah Shu'aib alaihissalam ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut apa? Ketika selesai dia bagi minum kepada haiwan ternak dia, maka dia balik. Bila dia balik, ayah dia tengok dia balik awal daripada biasa. Sebab biasa dia tunggu dulu lelaki habis. Hari itu Nabi Musa tolong, so dia balik awal lah. Bila dia balik awal, maka ayah dia tanya, dia kata ada seorang lelaki tolong. Ayah dia bila tahu anak dia ni ada lelaki tolong, ayah dia nak jumpa. Sikap seorang ayah yang bertanggungjawab. Dia tak biar je anak dia ada teman lelaki yang dia tak kenal. Kita kadang-kadang tak ambil tahu. Anak kita, adik kita berkawan dengan lelaki mana. Bukan suruh bergaduh. Ni tak pergi bergaduh pula dengan lelaki tu. Tak. Panggil dia datang jumpa kita. Kita orang yang lebih tua ni kita boleh tahu. Jujur tak jujur orang ni berkawan dengan anak kita. Anak Nabi Musa seorang pergi. Macam mana Tuhan cerita? Bahasa Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala kata, Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Waktu saya belajar dulu, Syekh kata ayat ni kau boleh baca dua dengan dua makna yang berbeza. Satu, kita boleh baca faja'athu ihdahuma tamshi. Salah seorang daripada anak Nabi Shu'aib tadi datang jalan kaki. Lalu qalat ala istihya'in qalat, dalam keadaan malu dia bercakap. Adab yang perlu ada pada seorang perempuan. Cakap malu. Hari ni susah kita nak didik supaya apa? Supaya perempuan ni bercakap dalam keadaan malu. Kadang-kadang suara dia lebih tinggi, lebih kuat, lebih nyaring daripada suara lelaki. Di surau ni taklah. Di negara Nigeria. Dunia akhir zaman kan tuan-tuan? Yang Nabi sebut di akhir zaman, perempuan yang kasiat ariyat, itu antara akhir zaman. Perempuan yang kasiat, pakai baju ariyat tapi seolah-olah macam telanjang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah. Itu Nabi sebut dalam hadis. Kepala mereka sanggul dengan tinggi. Kadang-kadang jadi trend juga ini. Saya nak sebut contoh tadi. Satunya, Allah Ta'ala cerita, datang jalan kaki, ala istihya'in qalat. Dia bercakap dalam keadaan malu. Maknanya berlapik, sopan, cakap dengan Nabi Musa alaihissalam. Satu lagi, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'. Berhenti situ. Qalat inna abi. Lalu dia berkata, ayah aku jemput engkau datang ke rumah liyajziyaka, untuk dia bagi upah. Ajrama saqaita lana, atas pertolongan kau bagi minum pada haiwan ternak. Itu orang kata apa? Helah yang dibuat oleh Nabi Shu'aib supaya Nabi Musa datang. Saya nak ambil ayat tadi. Satu tadi cakap dalam keadaan malu. Yang kedua, berjalan dalam keadaan malu.
Ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, jalan dalam keadaan malu. Hari ini pakaian dah tak menutup aurat. Terdedah, terbuka pun tak ada rasa malu. Kan? Dah tahu naik motor, mestilah nampak betis kalau tak pakai seluar belah dalam. Tapi tak kisah. Tak apa lah orang nampak betis. Kadang-kadang orang lelaki lagi rasa malu. Sebab tu dia pakai seluar. Kadang-kadang benda tu ada. Tu saya nak ceritanya, bila tak ada rasa. Bila tak ada rasa. Tak rasa itu satu benda dosa. Dan tak rasa benda itu adalah satu benda yang kurang. Bila tak ada rasa. Sebab tu dia beritahu kat sini. Dosa ni ialah bila kita rasa dalam hati kita, tak sedaplah buat perbuatan ni. Dan kita rasa malulah kalau ada orang tengok. Tu dosa nama dia. Macam orang apa? Macam orang nak mencuri gitu kan. Dia nak buat tu dia rasa tak seronok dah sebenarnya. Tapi dia buat juga. Dan dia buat tu pun waktu orang tak tengok. Tu dosa. Tu saat ada perasaan. Saat masih ada rasa. Tapi bila tak ada rasa, tuan-tuan. Akhir zaman nanti, Nabi ceritakan suasana di akhir zaman orang berzina di khalayak ramai gininya. Tempat terbuka je. Sebab apa? Hilang dah dari rasa yang keenam. Jadi, di sini Nabi jelaskan kepada sahabat berkenaan dengan kebaikan dan juga dosa. Darul Ifta Mesir, Majlis Fatwa Mesir. Majlis Fatwa Mesir, dia kata dosa ni ada dua tanda. Sebab ni kalau kita nak tahu itu adalah dosa, ada dua tanda berdasarkan kepada hadis ni. Satu dia kata tanda batin, yang kedua tanda zahir. Saya nak berhenti dah. Satu hadis ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayang kalau satu kali datang satu hadis dia, meninggal dulu rasa tuan-tuan. Orang lain yang sambung. Satu tanda batin, satu tanda zahir. Untuk mudah kita faham lah, Majlis Fatwa Mesir ringkaskan. Dia kata tanda-tanda batin ni ialah bila seseorang tu rasa tak senang duduk dengan perbuatan dia buat tu. Kalau kita ada rasa lah, bila kita duduk ramai-ramai, kita bercakap, keluar topik orang kan. Datang dalam jiwa kita yang ada rasa ni, rasa yang keenam tu, kita rasa tak seronok lah cakap bab ni. Bab topik ni, tu kita dah kena rasa bimbang dah. Ni mengumpat dah kot. Tapi kalau tak ada rasa tuan-tuan, tak ada apa. Macam orang makan nasi, tak ada rasa. Makan nasi, tak ada rasa. Bila kita ada rasa, kita rasa, tak sedap lah cerita bab orang ni. Dah masuk pada mengumpat ke? Tu, bila dah rasa tak sedap tu, elak tinggal. Lebih baik kita tinggal. Sebab apa? Bimbang takut terjatuh pada dosa dan maksiat kalau belum dosa. Apatah lagi kalau dia memang dah dosa. Maknanya itulah petanda yang datang dalam hati kita nak beritahu engkau dah jatuh pada dosa ni. Baik engkau cepat-cepat berhenti. Itu alamat batin. Yang kedua kata apa Majlis Fatwa Mesir, dia kata ada alamat alamat zahir. Alamat zahir ialah bila kita tak suka ada orang dengar. Maknanya kalau kita mengumpat, tuan dia datang, kita pun berhenti. Tu maknanya tu. Slow sikit, tu tuan dia ada. Tu maknanya tu dosa tu. Tu maknanya kita boleh kenal ini adalah perbuatan dosa. Kita tengah cakap tentang orang tu, tiba-tiba tuan dia datang. Kita berhenti, tu maknanya perbuatan kita tu salah. Tu tanda-tanda untuk kita kenal lah. Tu Nabi ajak. Habis itu. Memang stesen dia pun hadis akan datang, hadis 303. Cuma akan datang tuan-tuan, kita tak ambil minggu kelima. Kita ambil minggu keempat. Tuan-tuan, minggu keempat. Khamis malam Jumaat keempat. Untuk Syama'il lah. Minggu kelima ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kebetulan saya kosong minggu keempat, Khamis malam Jumaat. Bila masjid Masjid Jami'iyah. Masjid Jami'iyah. Majami'ul Ihsan. Masjid Jami'ul Ihsan nak buat tahlil je malam Jumaat. Jadi mana-mana ustaz yang berkuliah pada malam Jumaat digugurkan daripada kuliah. Jadi kosonglah Khamis malam Jumaat. Jadi akan datang kita akan baca minggu keempat.
bukan lagi minggu kelima, kitab Syama'il. Cuma kitab yang kita guna di Bolton tak sama dengan kitab yang kita guna di sini. Jumlah kitab yang kita guna di sini, hadisnya lebih kurang 400 lebih. Mungkin ada ada tambah ada kurang lah dengan kitab yang kita baca di Bolton. Jadi sekadar tu dulu tuan-tuan untuk malam ni, mudah-mudahan memberi manfaat. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.